sejahtera, saya Imbili dari Kenegaraan Kumpulan U Kumpulan ke-12. Tema yang dipilih oleh kumpulan kami adalah erti menjadi rakyat Malaysia dan tajuk kami adalah perpaduan dan kesejahteraan sebagai rakyat Malaysia. Menurut Haji Samad Buang pada tahun 2003, perpaduan merupakan satu penyatuan keupayaan, hasrat, fikiran dan pengorbanan dalam satu kumpulan yang kukuh, sepadu dan marak. Perpaduan juga merupakan hubungan rapat atau toleransi yang sengaja diwujudkan antara bangsa dan kaum yang berlainan untuk mencapai impian bersama dengan ikhlas dan jujur. Perpaduan juga ialah proses di mana seluruh masyarakat bersatu untuk membentuk satu identiti dan nilai yang sama serta rasa cinta dan rasa bangga negara. Selain itu, perpaduan juga merupakan elemen yang penting dalam pembinaan negara bangsa dan perlu dipupuk dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Selamat sejahtera kepada Dr. Jaliza dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Raja Huakian dan metrik nombor saya adalah 285476. Dato' Seri Mustafa Mohamed berkata, isu perpaduan sentiasa dititik beratkan kerana sekiranya rakyat Malaysia bersatu padu yang mampu membina sebuah negara yang maju dan makmur. Seterusnya, aspek agama, kerakyatan, bahasa, ekonomi dan budaya merupakan faktor mendorong mengekalkan perpaduan antara rakyat. Contohnya, rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62 dengan bersama-sama. Selamat pagi, nama saya Suguna Anna Perempuan Chandrasekharan, nombor metrik 286303. Tajuk saya ialah Perpaduan dan Kesejahteraan sebagai Rakyat Malaysia. Pengenalan, Malaysia adalah sebuah negara yang paling unik. Hal ini kerana ia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Perpaduan dan kesejahteraan adalah amat penting dalam pembinaan negara bagi memastikan keamanan negara. Sejak merdeka, pelbagai usaha telah diaturkan untuk memupuk perpaduan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Selepas merdeka, kerajaan memastikan perpaduan dan kesejahteraan semua kaum dengan mengambil bahagian dalam hari kebesaran dan segala aktiviti yang dilaksanakan. Usaha ini juga menyebabkan rakyat Malaysia menyalinkan hubungan yang lebih rapat antara satu sama lain. Saya Muhammad Muzammil Shah bin Cik Masri, nombor metrik 287117. Kesejahteraan boleh didefinisikan sebagai kesenangan hidup seseorang dalam menempuhi segala halangan dan juga cabaran. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah memainkan peranan penting bagi melestarikan hasrat kerajaan supaya perpaduan dan kesejahteraan dapat menjadi satu titik permulaan bagi negara kita untuk kekal aman dan makmur. Tanpa kita sedar, kita telah dikaburi dengan kecanggihan teknologi dan pembangunan yang semakin gah di persada dunia. Kesejahteraan hidup merupakan satu kualiti hidup yang subjektif dan tidak dapat diukur. Dari perspektif luaran, kesejahteraan rakyat Malaysia telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Devi Syifaldi, nombor kad metrik 287065. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kesejahteraan dapat ditarifkan sebagai keselamatan, kesenangan hidup, kesentosaan, ketenteraman yang perlu ada dalam kehidupan setiap masyarakat dan mereka perlu berusaha untuk mendapatkannya. Kesejahteraan hidup adalah dengan melihat kepada bagaimana baiknya kehidupan yang dialami oleh seseorang itu. Namun, ia hanya dapat dilihat dari semua aspek kehidupan seperti keperluan fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan dan juga pencapaian hasrat diri dalam sesebuah negara. Seterusnya, penyataan masalah. Kajian ini dilakukan untuk membincangkan masalah yang berlaku dalam erti menjadi rakyat Malaysia. Masalah yang berlaku akan mencecaskan kesejahteraan rakyat dan perpaduan kaum di Malaysia. Faktor perpaduan kaum yang semakin lapor ialah propaganda berkauman di media sosial. Hal ini kerana pembangunan teknologi seperti media sosial telah membawa kesan negatif terhadap perpaduan negara. Rakyat Malaysia kurang kesedaran terhadap maklumat yang tersebar di media sosial. Seterusnya, faktor berlaku kesejahteraan rakyat terhakis. Hal ini kerana kekurangan interaksi antar kaum. Kebanyakan kaum lebih cenderung untuk berkaum dengan kelompok kaum sendiri. Tujuan bagi kajian kita ialah mengenal pasti tentang perpaduan dan kesejahteraan wujud dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Objektif kajian pula mengkaji tentang kepentingan perpaduan kaum di Malaysia. Objektif yang kedua mengkaji tentang kesan-kesan perpaduan kaum di Malaysia. Akhirnya mengkaji tentang usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum di Malaysia. Bagi metodologi, kajian untuk melaksanakan tugasan bertulis ini menggunakan kaedah kualitatif yang bersifat subjektif untuk diselaraskan dengan objektif kajian, iaitu kepentingan perpaduan kaum di Malaysia,
kesan perpaduan kaum di Malaysia dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Malaysia. Oleh itu, hasil daripada penggunaan kaedah kualitatif ini amat berkesan dalam membentuk sebuah gambaran yang menyeluruh agar objektif kajian dapat dicapai. Kepentingan mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia adalah dapat mendatangkan kesan baik kepada aspek kebudayaan, pendidikan dan sukan di Malaysia. Rakyat Malaysia dapat memupuk perpaduan kaum melalui aspek kebudayaan, iaitu melalui hari perayaan dan makanan. Pertama sekali, hari perayaan kaum masing-masing dapat merayakan bersama walaupun perayaan bangsa dan agama. Contohnya, merayakan sambutan hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Deepawali dapat mempelajari budaya dan adat resam masyarakat serta dapat mengeratkan hubungan dengan kaum lain. Yang kedua, makanan adalah keberpakaian bangsa, agama dan budaya dipermangkin kepada perkembangan variasi jenis makanan warisan yang dapat mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Menurut Datuk Chef Ismail, seorang tukang masak terkenal yang berasal dari Malaysia, berkata makanan tradisional yang diwarisi oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum adalah mempunyai keunikan cita rasa dan popular. Contohnya, makanan tradisional orang Melayu ialah nasi lemak dan nasi kandar. Seterusnya, makanan tradisional orang Cina ialah char kway teow dan dimsum. Akhir sekali, roti canai dan teh tarik merupakan makanan tradisional orang India. Kepentingan mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia dari aspek pendidikan adalah mengurangkan sikap rasis dan lebih mengenai adab resam pelbagai kaum. Mengurangkan sikap rasis. Walaupun Malaysia mempunyai sekolah vernacular yang menggunakan bahasa perantaraan yang mengikut kaum masyarakat masing-masing, tetapi rakyat tidak perlu mengikut kaumnya dan bahasa yang kebiasaan yang digunakan untuk memilih sekolah. Selain itu, sekolah juga mengadakan aktiviti kokurikulum yang akan mengurangkan sikap rasis dalam kalangan pelajar. Contoh aktiviti kokurikulum tersebut adalah pasukan pengakap, pandu puteri dan pasukan bulan sabit merah. Dalam aktiviti tersebut, pelajar perlu bekerjasama tanpa mengira kaum untuk menyelesaikan tugasan yang terdapat. Seterusnya adalah lebih mengenai adab resam pelbagai kaum. Pelajar dapat mengenai adat resam kaum yang berbeza melalui mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan. Selain itu, pelajar juga dapat lebih memahami adab, tradisi dan juga gaya hidup berbilang kaum dalam negara Malaysia melalui program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah mengadakan program My Rukun Negara Peringkat Daerah Keamanan pada 2 hari bulan Julai tahun 2019. Program tersebut telah dijalankan berdasarkan adab resam budaya kaum seperti pakaian, tarian tradisional ikut setiap kaum dan lain-lain. Dalam program tersebut, pelajar dapat peluang untuk memain permainan tradisional berbilang kaum dan juga mengenali tarian tradisional berbilang kaum. Kesan perpaduan kaum di Malaysia. Bidang sukan menjadi satu saluran yang penting di mana ia membawa kesan yang penting pada negara untuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Walaupun berbilang bangsa, Datuk Lee Chong Wei, saudara sidik keluarga dan Datuk Punch Kunalan telah menjadi juara badminton mewakili dan mengarungi nama negara. Sedemikian juga dalam sukan lumba basikal, Encik Azizul Asni, saudara Murgaya dan Encik Eng Jong Ngan menonjolkan identiti mereka sebagai rakyat Malaysia di mana ia menampakkan perpaduan kaum yang bersatu padu dalam sukan ini. Tidak kurang juga hebatnya arena bola sepak tanah air. Pemain-pemain hebatnya iaitu Encik Mokhtar Dahari, Datuk Arumugam, Datuk So Chin Han, Santok Singh, Datuk Zainal Abidin, Datuk Chandran dan Syukur Saleh bukan saja bilang bangsa. Dalam setiap pertandingan, pasukan kita mendapatkan sokongan yang penuh daripada semua kaum. Akhirnya, di sini terbuktilah bidang sukan memberikan kesan kepada perpaduan kaum di Malaysia. Seterusnya adalah usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat di Malaysia. Yang pertama adalah dengan pemberian bantuan. Seksyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat SPKR telah mengadakan program bagi membantu rakyat di kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda.
Antara program yang dilakukan adalah Program Peningkatan Pendapatan PPP, Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT, Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya PLKK dan Skim Perumahan Rakyat Termiskin Perda SPRT. Tujuan program ini adalah bagi membantu rakyat untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Bantuan dari pihak kerajaan juga tidak dilupakan, terutamanya pada musim COVID-19. Bantuan khas COVID-19 BKC yang telah disalurkan kepada golongan miskin tegar B40 dan M40. Bantuan yang diberikan adalah pengeluaran air citra KWSP, bantuan warga emas, program prihatin kasih, bakul prihatin negara dan lain-lain. Seterusnya ialah berkaitan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Pertama, perkhidmatan kesihatan. Ia mengkhusus kepada sesuatu rawatan sahaja, dapat berikan tumpuan lebih terhadap penyakit yang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya, sehingga penghujung tahun 2017, terdapat 153 hospital awam dan 2,863 klinik kesihatan yang telah ditubuhkan. Kedua, perkhidmatan pendidikan. Bidang pendidikan penting bagi mewujudkan generasi yang berilmu pengetahuan tinggi. Negara dapat ditadbir oleh pemimpin yang bijaksana. Rakyat yang mendapat pendidikan berkualiti tinggi akan mendapat pendapatan yang lumayan tanpa dibezakan mengikut agama, bangsa dan juga warna kulit. Ketiga, perkhidmatan pengangkutan awam. Boleh digunakan oleh semua masyarakat tanpa pengecualian. Selaras dengan teknologi masa kini, kerajaan telah meningkatkan kualiti dan transformasinya, iaitu boleh dilayari secara atas talian dan boleh membuat tempahan pada bila-bila masa. Sebagai kesimpulannya, perpaduan dan kesejahteraan amatlah penting terutamanya di negara kita. Hal ini demikian kerana perpaduan dan kesejahteraan rakyat dapat mengekalkan kemajuan dan kemakmuran negara. Dengan adanya perpaduan dan kesejahteraan, kita telah menerima banyak kejayaan seperti dapat melahirkan satu generasi yang bersatu padu dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bekerjasama untuk memelihara dan meningkatkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat di Malaysia.